Masya-Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اشرح لنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من صدق الله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat. Kita habiskan Ramadan tahun ini insya-Allah. Seperti yang saya sebut tadi, kita berada di dalam 10 nikmat untuk terlepas daripada api neraka yang terakhir. Jadi kita dah tinggal kita lagi 5 hari yang berbagi dalam keadaan lepas daripada api neraka. Allah sebut seperti mana ayat yang saya baca tadi. Faman zuhziha 'alan nar, sesiapa yang terlepas daripada api neraka. Dalam pada waktu kita berada di dalam timbangan depan Allah Subhanahu wa taala nanti, sama ada pahala kita banyak ataupun dosa kita banyak, nauzubillah min zalik. Maka pada waktu itu selesai timbangan. Kata Allah, sesiapa yang terlepas daripada api neraka, maknanya ada dalam timbangan yang terbaik, pahalanya tinggi, pahalanya banyak. Wa udkhilan, dimasukkan mereka itu ke dalam syurga. Kata Allah, faz, maka itu sebenarnya hari semua manusia akan mati. Mati yang macam mana? Qad faz, kita membawa hadap Allah Subhanahu berjalan. Dan saya nak cerita adalah berkaitan dengan syurga, supaya semangat 5 hari ini untuk kita buat adalah untuk kita bayangkan bahawa kita ni sebenarnya dah Allah tetapkan untuk jadi ahli syurga. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin. Sebab apa? Sebab dah semua lah. Hari tu saya main banyak ni, lah ni kat akhir pun banyak ni juga kan. Nanti alhamdulillah, insya-Allah kita berdoa supaya kita jadi ahli syurga bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi ceritanya pasal ahli syurga ni, Allah kata apa? Wa basyiril mu'minin alladzina amanu wa 'amilus solihat. Inilah berita gembira. Hari ini mau dengar cerita pasal neraka. Pasal kita ni dalam tempoh 10 hari terakhir, itqun minan nar. Insya-Allah dah terlepas daripada api neraka. Dah 5 hari lagi buat dulu. Dah. Maka apabila kita masuk syurga, semangat ni nak masuk syurga, Allah kata berilah berita gembira kepada orang-orang yang nak masuk syurga. Siapa? Kita, insya-Allah. Amin.
Dan syaratnya adalah amanu wa amilus salihat. Syarat dia ada dua. Orang yang beriman dan sentiasa beramal soleh. Kita berimanlah, kalau tidak tak ada di sini. Tidak. Berimanlah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak tak ada di sini. Sampai 25 Ramadan tetap berada di tempat masing-masing dalam masjid Matang Qiyam. Alhamdulillah. Dan yang satu lagi syarat, amalus salihat. Masya Allah. Amalus salihat 25 hari dah duduk beramal dengan amalan yang salih. Tidak buka puasa secara berjamaah, solat secara berjamaah sampai witir baru balik. Tak, tazkirah yang memboringkan pun boleh dengar lagi. Maksud kita berada dalam keadaan amalus salihat. Walau macam mana pun kita duduk boring ke tazkirah tu, maka kita berada dalam pahala mendengar majlis-majlis ilmu. Tak ada masalah. Yang tu yang disebut sebagai amalus salihat. Maka insya-Allah Allah kata apa? Dua syarat ni. Maka Allah kata anna lahum jannat, bagi mereka jannah-jannah, syurga-syurga yang telah disediakan insya-Allah untuk kita. Amin. Dan syurga-syurga itu kata Allah tajri min tahtihimul anhar, ataupun ayat yang lain disebut tajri min tahtihal anhar. Yang mana Allah cipta jannah-jannah ini di bawahnya air. Jannah ni di bawahnya air, bukan di tepi air. Tak. Kalau kita buat rumah tepi pantai, tu tepi. Kita buat rumah tepi muara, tu rumah tu tepi, bukan atas. Bila kata rumah atas air, air duduk lalu bawah. Atas. Tak, atas. Kalau ada Allah ni, macam dekat Sabah tu, dia itu permukaan air. Dia bukan atas. Dia permukaan. Kalau air laju di bawah habis dengan apa ni? Rumah tu. Ini atas. Maknanya tiang-tiang pasak-pasak itu berada dalam air, tapi jannah itu diangkat supaya kita tengok, masya-Allah. Tak keluar dari air. Tak. Kita dengan air suka sungguh kan. Betul tak? Tengok anak-anak, tengok budak-budak, kalau dia nampak kalau masjid tu, dia main, betul tak? Itu fitrah manusia. Allah cipta. Sampai di jannah nanti Allah sediakan untuk kita air. Hebat tak hebat? Kalau kita nak pergi bercuti, kita mau duduk di tempat sele-sele yang bawahnya ada air, betul tak? Itu Allah bagi perumpamaan kepada kita. Dan insya-Allah kita semua masuk dalam, insya-Allah. Amin. Maka nak cerita lagi pasal jannah. Yang pertama itu spesifik jannah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dibawa oleh Bukhari dan Muslim, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Nak cerita kata jannah ni nak masuk ada macam-macam pintu, tapi yang spesifiknya adalah 5. Ada semua. Ada setengah ulama sebut 8. Jadi kata Rasulullah, sesiapa yang nak masuk dalam pintu jannah itu kan ada 5 syarat dia. Yang pertama, kalau dia memberi makan, anfaqa zawjaini fi sabilillah, memberi makan 2 ekor jantan betina, tak kira lah lembu ke, kambing ke, ayam kan dan sebagainya, 2 ekor. Tak. Kepada siapa-siapa bersedekah memberi makan pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, spesifiknya bulan Ramadan, maka dia akan masuk di dalam semua pintu yang Allah sediakan. Alhamdulillah hari ni saya tengok senarai orang bagi makan, masya-Allah, banyak sungguh. Tak. Lepas ni masuk syurga nanti, pilihlah pintu yang mana yang nak, yang ada. Tak. Hamba kata saya di dunia ni, ya Allah, wahai malaikat, saya bagi makan orang 2 ekor ayam sepasang. Kita bagi makan ayam ni bukan takat 2 ekor. Kalau 30 orang, 40 orang, mau 30 ekor. Tak. Pilih pintu yang mana yang kita nak. Itu keberkatan, kehebatan orang yang bagi makan orang lain. Dan yang kedua, min abwabil jannati ya Abdullah hadza khair. Malaikat apabila panggil dia kata apa? Ni orang yang bagi makan ni, masuklah ikut suka kamu daripada mana-mana pintu pun. Walaupun pintu itu ada babul rayyan, babul saim, babul salah dan sebagainya, tapi dia bagi orang yang bagi makan ni, masya-Allah. Dah 25 hari dah duk bagi orang makan. Kan? Alhamdulillah, masuk dalam mana-mana pintu di antara pintu-pintu syurga. Dan kata Rasulullah SAW lagi, faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Hari ini kita berada dalam keadaan solat 25 hari berjamaah tarawih.
Maka kata Rasul SAW, sesiapa yang sentiasa bersolat bulan Ramadan terutamanya, kerana pahalanya banyak, macam saya sebut dulu, daripada 10 gandaan pahala sampai ke 700, maka dia bersolat pada bulan Ramadan dan pada bulan yang lain dengan keadaan solat sunat dan wajibnya, maka kata Rasulullah, dia akan dipanggil dia akan diseru daripada babul salat, daripada pintu jannah yang tertulis di atas dia salat. Maknanya orang solat masuk ikut pintu tu, yang rajin solat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Sesiapa yang berada dalam keadaan sentiasa berjihad di jalan Allah di atas muka bumi ini, maka dia akan dipanggil daripada pintu syurga yang bernama pintu jihad. Jihad ini sangat luas, sangat luas. Daripada mengangkat senjata sampai sekecil-kecilnya berdoa, itu adalah jihad. Jadi apabila kita berdoa sampai sebesar-besar mengangkat senjata, maka letaklah dalam hati kita bahawa yang kita buat tu hanya demi Allah dan Rasulnya. Maka kita berada dalam keadaan jihad fi sabilillah, dan kita akan dipanggil daripada babul jannah yang bernama jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan sesiapa yang berpuasa hari ini, puasa sunat, puasa wajib, puasa 6 hari selepas Syawal, dalam bulan Syawal, dan berpuasa tak berhenti-berhenti sunat dan wajib, maka kata Rasulullah SAW, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil, diseru daripada pintu yang bernama Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, dan sesiapa yang daripada golongan orang yang sentiasa bersedekah, du'iya min babis sadaqah, dipanggil daripada pintu-pintu sedekah. Jadi hari ini kalau kita tengok ada 5 perkara, kita ada masih lagi berbaki 5 hari. Maka buat 5 perkara ni konsisten, jangan berhenti. Kata Abu Bakar, daripada mendengar sabda Rasulullah SAW, dia bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan nama ayahku dan emakku ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah, bolehkah tidak satu nama itu dipanggil daripada setiap pintu itu? Maknanya pintu nama kita ni, insya-Allah amin, ada di setiap pintu, di dalam pintu-pintu syurga itu, dalam list malaikat. Fahal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha, dan bolehkah dipanggil, diseru oleh malaikat setiap pintu? Qal, kata Rasulullah SAW, na'am wa arju an takuna minhu, boleh ya Abu Bakar, dan aku harap engkau menjadi orang yang dipanggil daripada semua pintu. Kenapa Rasulullah sebut begitu? Karena itu yang Rasulullah nak pada kita. Hari ini kita berpuasa, ada yang berpuasa tapi tak solat, solat culah-culah, tak boleh. Tak. Ada yang solat tapi puasa culah-culah, tak boleh. Tak. Kita kata kita nak pilih pintu. Tak. Ada yang orang solat betul-betul fardu, sunat tidak. Orang yang puasa betul-betul puasa, sunat tidak. Tak. Jadi perkara-perkara lain banyak yang kita tinggalkan, kena kita khususkan kepada sesuatu ibadah. Itu jadi masalah kita nanti di akhirat nanti. Kerana kita ada tiket satu je, betul tak? Kita ada solat je. Kalaulah ditolak amalan solat sikit demi sikit, maka kita hanya ada kebaikan untuk pintu solat satu. Kalau tak cukup, maka tak ada lah tiket yang lain. Tapi hari ini yang saya nak suruh, supaya kita ambil kelima-lima tiket. Tak? Tiket bagi makan orang, tiket bersedekah, tiket solat, tiket puasa, tiket jihad. 5 tiket untuk kita buat dalam tempoh 5 hari yang pahalanya cukup banyak. Dan pada waktu tu, bila kita dapat 5 tiket, maka kita akan rasa selesa. Tak dapat masuk pintu solat, ada pintu puasa. Tak dapat masuk pintu puasa, ada pintu lain. Jadi kita boleh pilih. Yang tu yang saya nak gambarkan bahawa 5 hari ni adalah penentuan kita untuk mendapatkan 5 tiket macam mana kita nak buat. Dan cerita pasal syurga juga, kata Rasulullah SAW. Satu hari apabila Rasulullah SAW naik ke Isra, dia kata, laqaitu Ibrahim lailata usri bi, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS apabila diangkat, pada waktu aku diangkat ke langit malam Isra. Faqala ya Muhammad, dan Nabi Ibrahim AS berkata kepadaku, wahai Muhammad, iqri'us salam, iqri'u ummataka minni salam, tolong sampaikan kepada umat engkau wahai Muhammad
daripada aku ini aku memberi salam. Jawablah sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya bagi salam dekat siapa? Dekat umat Muhammad yang membaca hadis ni. Hari ni Nabi Ibrahim bagi salam kepada kita. Kenapa? Kerana ada satu mesej yang Nabi Ibrahim AS nak bagi. Bukan Nabi Ibrahim AS bila mati wafat tu tinggal kita, tidak. Dia sentiasa mengingati walaupun bukan umat dia, tapi umat Muhammad, umat cicit dia. Maka dia memberi salam dan memperingati satu perkara tentang jannah. Akhbiruhum ya Muhammad annal jannah taibatu turbah. Beritahulah kepada mereka wahai Muhammad bahawa di dalam jannah itu tanahnya cukup subur. Turbatun taibah. Taibah ni sangat elok. Kalau taibah di sisi dalam dunia ini, seelok sesubur-subur tanah di dalam dunia ini, kalau kita jentik benih labu tu tak jatuh, esok tumbuh tu subur tak salah. Tak kira benih apa pun. Pokok apa payah bubuh, payah tumbuh. Kau payah. Kita baling labu tu ya. Pok biji tu ya. Atas tanah yang cukup subur di atas bumi ini, maka esok terus bertunas. Itu menunjukkan bahawa tanah itu sangat subur. Pergi cari, tak ada. Nak kena gali, nak kena korek, nak kena curih, nak kena buh baja, betul tak? Tapi nak kata gambaran di dunia itu begitu. Maka di akhirat yang disebut kata turbatun ataupun tayyibatun turb, lebih daripada hak saya gambarkan ada di atas muka bumi ini. Tanah yang cukup subur, sangat subur, tidak ada yang perbandingan yang boleh kita bandingkan di atas muka bumi ini. Itu pesan Nabi Ibrahim, supaya kita jangan tergila-gilakan sangat tanah dunia ini. Tanah dunia jangan kita rasa nak kau semua. Kan? Dia jadi salah satu daripada masalah bab tanah ni. Apabila kita duduk ada dalam satu tanah dengan perenggan orang lain, orang buh batu elok lah, kan? Esok dia gancak sikit, lusa dia gancak 1 cm. Sampai sebulan tengok jadi 1 meter lah belah dia. Pasal dia duduk gancak. Itu berlaku. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sesiapa yang mengambil tanah orang di atas dunia ini, maka dia akan dibakar dengan api tanah tersebut berapa inci yang diambil. Sampai Allah selesaikan siksaan terhadapnya, dibakar. Jadi sebab Rasulullah kata apa? Jangan kisah buat tanah dunia. Pasal tanah di akhirat ni kita akan dapat sangat cantik, sangat hebat. Kalau ayah nak menyangkui pun tak ada masalah. Tapi tak payah menyangkui lah kat syurga. Tak ada orang buat kerja menyangkui kat syurga. Orang tak kerja lah kat syurga, orang duduk saja ya. Teringin nak menyangkui keluar peluh pun tak payah. Kok dah kata saya nak bagi keluar peluh duduk dalam syurga ni, tak payah, tak sakit lah. Dan itu, dan kata Nabi Ibrahim lagi, uzbatul ma', sangat lazat ayak dia. Ayak dia sangat lazat. Ayak apa? Bila kata al-ma' ni bukan teh air dah. Al-ma' ni bukan Nescafe air, bukan blender dah, bukan float dah. Al-ma', ayak putih. Ayak putih kita minum lah ni. Yang paling lazat ni adalah ayak Zam-Zam. Yang kedua terlazat adalah ayak daripada sungai yang mengalir, yang cukup jernih. Minum sejuk, masuk ke perut tu. Yang ketiga lazatlah ayak tu yang kita bubuh dalam satu guri yang kita simpan lama. Itu sedap, kan? Dia manis tanah, kan? Tapi kata Nabi Ibrahim AS, ayak dalam syurga ni, hak yang kita rasa sedap itu berganda kali sedap di dalam syurga ni. Sangat sedap ayak dia. Tak payah bancuh lah. Minum ikut kita nak rasa apa, dia rasa. Contoh macam ayak putih, soda kan, dia ada rasa lemon, strawberry, tapi ayak dia putih, betul tak? Itu contoh. Kan? Di akhirat, di dalam syurga nanti, ayak akan jadi lebih sedap ikut perasaan kita. Kita nak rasa Coca-Cola, dia akan rasa, tapi lebih sedap daripada Coca-Cola. Macam mana saya tahu? Sebab Rasulullah kata, ma tashtahihil anfus. Dia dalam syurga nanti, apa yang kita kehendak, kita nak, kita akan dapat. Dan kata Nabi Ibrahim lagi,
Qai'an dan dia itu adalah terisi, isi dia itu ghursaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam jannah ini kemana saja kita pergi, kenapa yang boleh jadi cantik sangat jannah ini berganda-ganda? Kerana isi pokok dia adalah yang kita selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, yang ni Allah sebut sebagai al-baqiyatus salihat, di atas muka bumi. Kalau kita tak ada benda kita nak buat dalam tempoh 5 hari yang berbaki pada kita ini, maka duduk saja-saja sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kita akan menyebut dan mengumpul isi jannah itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di depan timbangan Allah yang akan datang nanti insya-Allah. Itu pasal syurga. Dan ada lagi pasal syurga lagi. Syurga yang diambil daripada riwayat Muslim. Nah, hari ini kita berada dalam 5 hari pula 5 hari lagi ni berdebar-debar. Tidak nak menunggu raya. Macam-macam dah orang hias, lampu sebagainya. Dan paling yang saya tengok yang banyaknya adalah bazar-bazar lah ni penuh. Nah, hari ni kita berada dalam keadaan tertekan. Ayah-ayah yang duduk masjid ni nak pergi bazar ke nak main masjid, kan? Nak pergi beli baju ke nak main sembahyang. Pasal apa? Pasal saya takut tadi terlepas beli baju raya bau-bau bulan bintang, kan? Baik, apa kata Rasulullah SAW? Di syurga ada pasar. Seperti mana di dunia ada pasar, di syurga ada pasar. Yang mana apabila dikunjungi oleh ahli syurga, dia akan kunjungi pada setiap hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat ini orang-orang dalam syurga akan berpusu-pusu masuk ke dalam pasar. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, ada angin yang akan bertiup kena pada muka dan badan orang-orang yang mengunjungi pasar. Maka mereka akan angin tersebut akan semakin cantik dan tampan. Kita kalau pergi pasar hari ni lah, bazar, balik berengah, betul tak? Berpeluh, kan? Tambah pula orang ramai, betul tak? Balik kena mandi lain, kan? Dan Rasulullah sambung, apabila mereka pulang ke rumah dalam keadaan di dalam jannah nanti, daripada pasar pulang ke rumah dalam jannah ni, isteri-isteri mereka akan menegur, demi Allah engkau semakin tampan, dan mereka membalas, kamu pun semakin bertambah cantik. Kita kalau balik pada pasar busuk dengan peluh, kan? Perempuan kita apa? Mandi lah, kan? Lambat balik dah, balik lambat, lepas tu tak mandi pula, busuk duk tak kursi, bau tak sangka, kan? Nampak? Ni dah, itu yang akan berlaku dalam jannah. InsyaAllah kita akan alaminya, insyaAllah. Amin. Dan kalau ikutkan jannah pasar begitu, kan, di dalam pasar dunia, kata Rasulullah, dia tak sama. Tak. Rasulullah sentiasa memberikan satu semangat kepada kita supaya kita masuk ke dalam syurga, menghadapi hidup dalam syurga. Pasar pun tetap ada, tapi Rasulullah sentiasa memberi inzar, peringatan bahawa pasar di sana tak sama dengan pasar di sini. Kata Rasulullah, la takunanna in istata'ta, wahai orang muslim, orang mukmin, kalau bolehlah. Ini kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau bolehlah. Awwalu takuna awwalu man dakhala suq wala akhira man yakh. Janganlah jadi orang yang masuk ke dalam satu pasar itu orang yang pertama. Buka pasar-pasar Ramadan, kan? Bazar-bazar ya, dia dulu masuk. Nak parking senang. Dia kata, jom kita kena pergi awal. Pasal apa? Senang parking. Contoh, kan? Ini semua ada masjid tak pergi pasar ni, kan? Nak parking awal, pergi awal, tidak lagi payah parking. Dan kata Rasulullah, kalau boleh jangan jadi orang yang pergi awal. Nah. Dan wala akhira ma yakhruj minha. Dan orang yang terakhir sekali keluar daripada pasar tersebut. Dah lah pergi awal. Balik dia paling lewat. Dia kata, abang tak apalah, kita balik lambat sikit tak jam. Tak, relax, makan-makan dulu, kan. Bila orang balik semua, kita nak kereta pun senang. Tak, kata Rasulullah, jangan jadi macam tu. Daripada orang yang awal mai dan orang yang akhir balik. Kalau boleh, jadilah. Kalau boleh selesaikan Ramadan ni dulu.
bagi 5 hari, bagi cukup elok-elok seperti mana yang kita duk sebut tadi. Dan kata Rasulullah, wallahi, Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, ad-dunya ma dunya fil akhirah illa kama yaghmisu ahadukum asabi'ahu fil yam. Tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirah tidak ada apa-apa, seolah-olah kamu mencelup ayak dengan ayak laut. Ambil jari kamu celup ayak laut, asabi' takat tu. Tak. Falyanzur bima tarja' ilaih. Dan apabila kamu angkat, kamu tengok ayak laut yang kamu celup tadi lekat dak kat tangan kamu. Tak ada apa pun, takat titik-titik ni. Maka itulah gambaran dunia yang kita duk kejar hari ni. Rugi 5 hari ini kerana pergi cari baju hari yang ke-6 tak ada. Hari baju hari yang ke-7 tak ada. Kan? Ke-28 tak ada. Ke-29 tak ada. Pergi cari baju. Sampai cari baju pun tak ada. Baju punya banyak-banyak tak berkenan. Tak. Hari yang ke-29 esok raya pun pergi cari lagi. Maka 5 hari kita tinggal solat tarawih yang bukan senang-senang kita nak jumpa balik. Tak. Jadi dalam itulah saya berpesan, kita gunalah 5 hari yang ada ini untuk kita melayakkan diri kita untuk masuk di dalam pintu-pintu yang Allah telah sediakan di hadapan syurga nanti, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت شافي لا شافي إلا أنت وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah selamat menyambut Hari Raya 5 hari lagi dan lengkapkan puasa sebaik-baik mungkin, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.